Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan berbicara tentang siapakah pengasas sebenar Kuala Lumpur yang dilupakan Melayu sendiri. Teringat dulu dalam buku teks sejarah, pengasasan Kuala Lumpur disandarkan kepada Kapitan Yap Ah Loy. Tetapi sebaik saja hal ini diketahui, ramai pihak termasuk sejarawan berpandangan yang itu merupakan satu penyelewengan fakta. Hakikatnya, orang yang dianggap bertanggungjawab mengasaskan Kuala Lumpur ialah Haji Abdullah Hukum. Haji Abdullah Hukum atau nama sebenarnya ialah Abdullah Rukun dikatakan tiba di Semenanjung Tanah Melayu dari Kerinci, Sumatera semasa berusia 15 tahun. Beliau bersama beberapa orang rakan merentas Selat Melaka untuk sampai ke Melaka sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Perjalanan mereka secara berjalan kaki mengambil masa selama 3 hari 3 malam. Sebaik tiba, Haji Abdullah Hukum menumpang di rumah seorang penduduk yang bernama Haji Abdul Ghani di Jalan Jawa. Dalam buku Kuala Lumpur dari perspektif Abdullah Hukum, Kuala Lumpur pada ketika itu mempunyai beberapa jalan, iaitu Jalan Jawa dan Jalan Pasar. Sementara Jalan Ampang yang kini dipanggil sebagai Lebuh Ampang pula dikatakan tempat orang ceti, iaitu pemberi pinjaman yang selalu beroperasi. Kebanyakan rumah kedai yang wujud ketika itu beratapkan daun bertam dan berdindingkan buluh. Kebanyakan peniaga yang wujud menjual kain dan makanan. Kebanyakan orang Melayu yang tinggal di Kuala Lumpur ketika itu berdarah Rawa dan Mandailing. Dengan ketua bagi setiap suku ialah Raja Bilah, iaitu orang Rawa, dan Sultan Puasa, iaitu orang Mandailing. Malah terdapat sebuah kolam ikan di situ yang pernah dimiliki oleh Sultan Puasa. Tidak ramai yang tahu di sebalik kemajuan yang wujud di setapak dan Hulu Kelang. Dahulu ia sebenarnya kawasan sawah padi milik Sultan Puasa. Mana-mana individu yang mahu mengerjakan sawah beliau tidak akan berdepan masalah. Ini kerana Sultan Puasa mengenakan upah yang setimpal, iaitu 10 gantang padi daripada 100 gantang padi kepada individu-individu yang mengusahakannya. Namun, di manakah peranan Haji Abdullah Hukum dalam mengasaskan Kuala Lumpur? Inilah ceritanya. Pada suatu ketika, beliau memohon perkenan Raja Laut, iaitu putera kedua Sultan Muhammad Shah, untuk mendapatkan sebidang tanah sebagai kawasan pertempatan baru. Setelah diberi lampu hijau oleh baginda, Haji Abdullah Hukum membuat sebuah kampung baru di Pudu di mana ia dihuni oleh orang-orang Kerinci. Raja Laut juga turut berkenan melantik beliau sebagai ketua kampung di situ. Antara tanaman pertanian yang diusahakan di situ ialah pisang, sayur-sayuran, tebu dan padi. Selepas Pudu, Haji Abdullah Hukum membuka 2 lagi kawasan, iaitu Bukit Nenas dijadikan sebagai kebun dan Sungai Putih yang kini kawasan Jalan Bangsar sebagai kampung baru. Untuk Bukit Nenas, beliau mendapatkan perkenan daripada seorang lagi putera Sultan Muhammad, iaitu Raja Mahmud. Manakala untuk Sungai Putih pula, Haji Abdullah Hukum sekali lagi mendapatkan perkenan Raja Laut dan kebenaran seorang saudagar British yang bernama Maxwell. Semasa di Sungai Putih, satu lagi pertempatan baru dibuka di Bukit Candi Putra, yang kini Bukit Putra yang menempatkan Kompleks Angkasa Puri dan Kampung Kerinci. Atas jasanya itu, Haji Abdullah Hukum bukan sahaja dilantik sebagai ketua kampung Sungai Putih, tetapi juga sebagai penghulu. Bagaimanapun, beban tugas yang bertambah memaksa beliau melepaskan perniagaan kerbau yang diusahakannya sejak beberapa tahun sebelumnya. Semasa Perang Kelang pada 1867 hingga 1873 yang tercetus, orang Melayu dan Cina berpecah kepada kumpulan mana yang bermusuhan ketika itu. Dalam kes Haji Abdullah Hukum, beliau memihak kepada Raja Ismail, iaitu putera Raja Abdullah, dan wakil Yang Tuan Selangor yang dilantik Sultan Selangor, iaitu Sultan Abdul Samad Tengkukudin. Sementara Raja Mahdi pula disokong oleh beberapa pembesar Melayu termasuklah Sultan Puasa. Hal ini diburukkan lagi dengan penglibatan kongsi gelap Cina, iaitu He Hin yang diketuai Raja Mahdi dan Hai San diketuai Tengkukudin. Disebabkan Tengkukudin merupakan orang luar dari Selangor, baginda langsung tidak popular dalam kalangan pembesar dan kerabat di Raja Selangor. Ini ditambah dengan pengurniaan kawasan Langkat kepada baginda sebagai hadiah perkahwinannya dengan puteri Sultan Abdul Samad, iaitu Raja Arfah. Justeru, ini memaksa Tengkukudin memanggil tentera luar untuk membantu, termasuklah pengendali artileri dari Perancis dan tentera sepoi British.
Walaupun Raja Mahdi kehilangan Kelang pada 1870, itu bukan bermakna perjuangan baginda sudah berakhir. Sebaliknya, tentangan lebih sengit terus diberi kepada Raja Ismail dan Tengku Kudin oleh baginda sehingga membawa kepada kejatuhan Kuala Lumpur pada 1872. Namun begitu, itu tidaklah bertahan lama gara-gara kemunculan pemain baru, iaitu tentera-tentera Bendahara Wan Ahmad yang kemudiannya Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah dari Pahang. Kehadiran mereka merupakan gantian kepada tentera Kedah yang dibawa oleh Tengku Kudin beberapa tahun sebelumnya. Pemerintah Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, memilih untuk tidak membekalkan lebih ramai orang Kedah atas beberapa faktor. Pertama, hantaran surat oleh Raja Mahdi yang mendakwa sekiranya Kedah terus membantu Tengku Kudin. Ini bermakna negeri itu telah mencabuli perjanjian Brunei 1826. Jika itu berlaku, Siam pasti akan campur tangan dan menggesa baginda untuk menghentikan semua bantuan. Dan yang kedua, Sultan Ahmad Tajuddin turut diberitahu tentang keadaan tentera Kedah yang diletakkan di bawah kepimpinan Tengku Kudin semasa di Selangor. Pelbagai laporan tentang pengabaian kebajikan mereka yang diterima memaksa baginda memutuskan untuk tidak lagi menghantar bantuan kepada kerabat diraja Kedah itu. Kesilapan Raja Mahdi ialah membenarkan pengikut musuh Bendahara Wan Ahmad, Wan Mutahir, berlindung di Selangor. Dan itu direbut oleh Wan Ahmad untuk menghapuskan saki-baki penentang Perang Pahang daripada terus menjadi duri dalam daging kepada baginda. Hasilnya, Kuala Lumpur berjaya dirampas semula pada 1873 dengan Raja Mahdi terpaksa melarikan diri ke Johor dan mangkat di sana. Sebagai menghargai jasa Haji Abdullah Hukum dalam Perang Kelang, sebidang tanah yang terletak berhampiran dengan Sungai Kelang dikurniakan kepada beliau oleh Sultan Abdul Samad. Kawasan ini dijadikan sebagai pertempatan baru untuk pengikutnya yang dikenali sebagai Kampung Abdullah Hukum. Selepas Sultan Abdul Samad mangkat pada 1898, kesetiaan Haji Abdullah Hukum ditumpahkan kepada pengganti baginda, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Menjelang abad yang ke-20, faktor usia menyukarkan beliau untuk meneruskan peranan sebagai penghulu. Ini mendorong Haji Abdullah Hukum bersara sebagai penghulu pada 1912 sebelum diberi pencen pada 1922. Setelah itu, beliau dikatakan berangkat pulang ke Kerinci, Sumatera bagi menziarahi kampung halamannya. Melihat suasana di situ kurang bersesuaian dengan pendirian dirinya, Haji Abdullah Hukum pulang ke Kuala Lumpur dan terus menetap di Jalan Bangsar sehingga akhir hayatnya. Beliau dikatakan kembali ke rahmatullah pada 1943 semasa berusia 108 tahun. Hari ini, Kampung Abdullah Hukum sudah tiada lagi dengan tanah yang pernah menempatkan kampung tersebut yang kini diganti dengan projek KL Eco City, kendalian SP Setia Berhad. Tetapi sebagai mengiktiraf sejarah panjang kawasan berkenaan, sebuah rumah lama milik beliau dikekalkan di situ dan dijadikan sebagai lambang KL Eco City. Selain itu, sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jami' Abdullah Hukum turut didirikan di KL Eco City. Menariknya, ia juga merupakan satu-satunya masjid di Kuala Lumpur yang dibina di bangunan letak kereta bertingkat, mampu memuatkan 3,000 orang jemaah pada satu-satu masa. Masjid itu diberi nama berkenaan atas cadangan waris-waris Haji Abdullah Hukum yang mahukan legasi beliau dikekalkan.